Sama ada jenazah bangsa MH17 akan dibawa pulang secara serentak ataupun berasingan akan diputuskan selepas pihak Belanda mengenal pasti mereka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menegaskan sebarang keputusan nanti keutamaannya bergantung kepada kemahuan keluarga dan waris mereka. Sebenarnya kita daripada awal lagi memberi keutamaan kepada kemahuan keluarga bangsa. Ini merupakan template kita daripada naas dan juga tragedi MH370. Sebab itu apabila pihak Amsterdam telah mengenal pasti mayat dan jenazah yang akan diumumkan oleh pihak mereka, pada masa dan ketika itu kita akan putuskan sama ada ianya akan buat beramai-ramai atau berasingan. Tetapi keberangkatan ke bawah Duli Tuanku Agong dan Permaisuri dan juga hari kita bergabung secara di peringkat kebangsaan itu akan ditentukan oleh kerajaan. Tambah beliau, istiadat penerimaan jenazah yang bakal diadakan kelak juga mengambil kira agama, kaum dan latar belakang bangsa turut diambil kira. Justru ia berbeza dengan upacara yang diadakan oleh pihak kerajaan Belanda tempoh hari. MAS pula diberi tanggungjawab untuk membawa pulang jenazah, manakala untuk pengangkutan domestik, pesawat tentera diarahkan bersiap sedia. Datuk Seri Hishamuddin turut menjelaskan bahawa kerajaan tidak bercadang melibatkan tentera dalam siasatan di lokasi nahas dan perkara tersebut telah dibincangkan bersama kerajaan Belanda dan Australia. Beliau sebelum itu menghadiri mesyuarat pertama Jawatankuasa Koordinasi Persediaan Pelaksanaan Istiadat Penerimaan Jenazah Warga Negara Malaysia tragedi pesawat MH17 di Ibu Negara. Datuk Seri Hishamuddin turut menjelaskan sebarang keputusan mengenai cuti umum dan protokol penghormatan jenazah oleh orang awam akan diputuskan di dalam mesyuarat Menteri Kabinet minggu hadapan. Cara bagaimana kita dapat melibatkan orang ramai sudah tentunya memerlukan keputusan Jemaah Menteri. Jadi mesyuarat kita hari ini penting di mana kita mengkoordinasikan semua pihak yang berkepentingan supaya Rabu depan mungkin kita boleh cadangkan kepada Jemaah Menteri untuk dapat satu keputusan yang muktamad. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Karim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup dan Datuk Dr. Wee Ka Siong akan diberi tanggungjawab untuk berurusan dengan keluarga dan waris mangsa. Sementara itu, laporan siasatan berkaitan data awal kotak hitam pesawat MH17 dijangka didedahkan minggu hadapan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata data yang diperolehi itu penting bagi mengenal pasti punca tragedi. We are actually continuing with the investigation now at the crash site where we are collecting more data as well as wreckage from the crash site. And it's more important that the information from the black boxes is very useful to us to determine the accidents and how it happens. So all preliminary data should be able to be ready by next week, and we hope the preliminary report will be able to reveal the preliminary study hopefully by next week. Datuk Seri Liau turut menjelaskan siasatan di tempat tragedi tetap diteruskan dalam usaha mencari sebanyak mungkin mayat yang masih ada di sana. Komunikasi antara Kuala Lumpur, Amsterdam, Kiev dan tempat tragedi dilaksanakan berterusan bagi mengumpul maklumat. Dalam pada itu, pihak media akan diberi akses sebaik mungkin supaya dapat memberi laporan terperinci istiadat membawa pulang jenazah bangsa nahas MH17 kelak. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, laporan terperinci itu perlu supaya waris mangsa MH17 dan orang ramai mendapat gambaran menyeluruh mengenai proses membawa pulang dan istiadat menyambut jenazah. Tambah Datuk Seri Ahmad Syabri, laporan media yang terperinci bagi mengelak timbulnya perspektif negatif berkaitan MH17. Datuk Seri Ahmad Syabri juga berkata pihak kementeriannya akan bekerjasama dengan kementerian dan agensi berkaitan dalam membuat persiapan mengenai istiadat menyambut jenazah itu nanti. Beliau bercakap kepada media di Ibu Negara.
Setiap wakil agama dari Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Toa Malaysia bakal berlepas ke Amsterdam. Kumpulan berkenaan terlibat dalam urusan penyempurnaan mayat mangsa mengikut agama masing-masing. Dalam satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Joseph Kurup berkata penghantaran wakil-wakil agama ke Belanda akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Sebanyak 22 mayat penumpang dan anak kapal bukan Islam warga negara Malaysia terlibat dalam nahas MH17. Australia mengadakan Hari Berkabung Negara bagi memperingati dan menghormati bangsa nahas pesawat MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine 17 Julai lalu. 38 daripada 298 keseluruhan penumpang dan kru penerbangan adalah rakyat Australia. Perkhidmatan perhormatan pelbagai keagamaan diadakan di sebuah gereja di Melbourne yang dihadiri Perdana Menteri Tony Abbott, Menteri Luar Julia Bishop dan wakil-wakil dari Malaysia, Belanda dan keluarga bangsa. Bendera Australia dikibar separuh tiang. Majlis itu berlangsung selepas Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menangguhkan operasi pencarian mayat mangsa di lokasi nahas di Ukraine kerana keadaan terlalu berbahaya dengan pertempuran hebat antara puak pemisah dan tentera Ukraine. Pertempuran terus meletus di antara tentera Ukraine dan kumpulan pemisah pro-Rusia di timur bandar Donetsk. Penganalisis melihat ia sebagai serangan besar-besaran bagi menguasai bandar Donetsk apabila tentera Ukraine bergerak masuk ke kubu kuat pemisah. Di Kalaninsky, hanya 5 km dari timur Donetsk, tentera pemisah dan penduduk melihat kerosakan bandar itu selepas serangan udara Ukraine. Terdapat 8 lubang besar berbentuk kawah dikesan di sekitar bandar. Penduduk tempatan turut dikeluar mencari barangan yang boleh diselamatkan dan mencari tempat perlindungan baru. Pertempuran yang dilihat semakin hebat ini memberi petanda jelas usaha pasukan penyiasat nahas antarabangsa pesawat MH17 berdepan banyak kesukaran untuk memasuki kawasan nahas. Semalam, Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata Malaysia dengan kerjasama Australia dan Belanda akan berusaha membawa masuk pasukan penyelam Komando 69 ke tasik berhampiran kawasan nahas. Ia bagi mencari serpihan mayat mangsa dipercayai masih ada yang belum diperolehi. Seorang daripada kumpulan pemisah menunjukkan kepada wartawan tentera Ukraine sengaja menjadikan bandar sebagai sasaran serangan. Bagaimanapun di Kiev, Jurucakap Keselamatan Ukraine menafikan pesawat pejuang mereka menyerang bandar-bandar sehingga banyak kemusnahan dilihat. Kedua-dua pihak bertelagah dilihat belum mencapai kata sepakat untuk gencatan senjata sekaligus menyukarkan usaha antarabangsa untuk memastikan keselamatan di kawasan nahas MH17. Terdapat 200,000 penduduk di Donetsk dan lebih sejuta dilaporkan telah meninggalkan bandar itu sejak pertempuran meletus. Dalam pada itu, Belanda menggantung operasi mencari mayat mangsa dan serpihan pesawat MAS MH17 di lokasi nahas berikutan tiada jaminan keselamatan akibat pertempuran pemisah dan tentera Ukraine. This evening, the Prime Minister of the Netherlands announced that the MH17 recovery mission cannot continue at present time. This means that tomorrow our police personnel and experts will not be searching the area where flight MH17 crashed almost 3 weeks ago. The security situation has worsened in the recent days. Tensions have risen and the crash site has become less and less accessible. The experts are not able to perform their task adequately. Baik, lagi perkembangan mengenai MH17. Wartawan kami RTM Ivan Toh yang kini masih berada di Amsterdam mempunyai laporan lanjut. Baik Ivan, apakah situasi terkini yang dapat Ivan kongsikan dengan kita di Malaysia ketika ini? Baik, terima kasih Syikin dan juga Syahril di Angkasa Puri. Sebenarnya Ivan bukan berada di Amsterdam tetapi di Den Haag ataupun di The Hague. Dan Ivan ketika ini berada di pejabat Duta Besar Malaysia ke Belanda iaitu Datuk Dr. Fauzia Muhammad Taib yang akan memperincikan kepada kita perkembangan terkini mengenai MH17 ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama TV1. Mungkin tadi Datuk berkongsi kepada saya ada perkembangan terbaru yang ingin Datuk kongsikan bersama penonton di Malaysia. Perkembangan terbaru ialah semua kegiatan postmortem telah selesai.
Yang belum selesai ialah peringkat kedua, iaitu antemortem dan reconciliation. Jadi lepas semua ini akan selesai, dia punya chain of command ialah komander di Hilversum tu akan memberitahu saya identiti mayat yang telah dikenal pasti. Daripada situ saya punya jawatankuasa bersama di sini akan mulalah bergerak. Kami bergerak dalam banyak level. Mula-mula saya akan beritahu kepada jawatankuasa saya ini yang terdiri daripada Malaysia Airlines, JAKIM, KAGAT ataupun Kor Agama Angkatan Tentera, dan juga Majlis Tindakan Negara dan juga MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan juga Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar saya. Jadi caranya bila saya dapat panggilan tu, saya akan beritahu dia orang dan serentak. Jadi misalnya Malaysia Airlines akan memberitahu crisis director dia di sana, di mana crisis director tu akan memberitahu breaking news committee dia untuk pergi menemui waris, untuk memberitahu bahawa sesuatu orang ini telah dikenal pasti. Itulah caranya. Lepas itu saya dapat maklumat balas daripada mereka bagaimana waris akan menerima pandangan kami, sama ada nak dihantar pulang, berkumpulan dengan mangsa-mangsa yang lain ataupun immediately. Itu cara dia. Jadi kita buat dengan serentak 2-3 pengumuman sekali, tapi semua ni dalam secara terperingkat lah, ya. It's restricted information. Itu yang diperjelaskan oleh Dr. Fauziah sebentar tadi adalah prosedur ataupun SOP selepas kita mendapat makluman daripada kerajaan Belanda tentang sesuatu pengumuman ataupun identiti mayat yang telah dikenal pasti, khususnya untuk warga Malaysia ini. Jadi di awal tadi juga Datuk sebutkan bahawa proses pengecaman pemeriksaan terhadap mayat-mayat yang dihantar ke pusat fasiliti ketenteraan di Hilversum sudah selesai. Itu yang Datuk sebutkan. Proses post-mortem telah selesai. Tapi proses anti-mortem masih berjalan lagi, dan juga proses reconciliation. Jadi seperti yang kita ketahui, kita punya tim DVI Malaysia ialah tim postmortem. Jadi mereka ni bolehlah selesailah tugas dia orang, ya. Adalah satu sebilangan kecil akan tunggu lagi lah. Itu saja. Lepas tu itu proses pemeriksaan terhadap mayat. Semua mayat sudah selesai diperiksa. Itu yang kita dapatkan perkembangan di sini. Cuma untuk postmortem dia, kita tekankan postmortem di sini. Jadi Datuk juga sebutkan tadi mengenai peranan pihak kedutaan untuk menyelaras khususnya untuk penghantaran pulang mangsa ataupun mayat warga Malaysia ini. Jadi kita juga dimaklumkan sebelum ini bahawa pihak kerajaan Malaysia begitu menghormati pandangan dan juga keputusan oleh pihak keluarga. Saya dimaklumkan oleh Datuk tadi ada mungkin pihak keluarga yang tidak mahukan publicity mengenai proses penghantaran pulang itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Ini semenjak dari awal lagi, ya, kita dapat ramailah maklum balas daripada waris-waris yang dia tidak mahu publicity. Ini perkara biasa sebab mereka ni sedang dalam in grief. Jadi kita hormatlah pandangan mereka. Saya tidak sekalipun bercakap dengan media mengenai siapa orangnya, siapa warisnya, dan di sini pun di kerajaan Belanda pun begitu juga, mereka tidak akan mengeluarkan apa-apa maklumat mengenai siapa yang telah dikenal pasti. Datuk, mungkin juga kita boleh rumuskan bermula pada waktu ini, pada bila-bila masa sahaja kita akan mendapat mayat warga Malaysia yang telah pun dikenal pasti dan bersedia untuk dihantar pulang, betul tak? Ya. Contohnya, misalnya saya dapat panggilan, apa saya buat, saya beritahu ahli jawatankuasa saya, sekiranya
jenazah itu adalah jenazah Muslim misalnya Islam, JAKIM akan bersedia. Ya, JAKIM akan bersedia untuk menjalankan tugasnya mengikut religious rights, ya, religious rights masing-masing. Tapi saya ingin mengingatkan, ya, bila mayat itu keluar daripada military base Hillsong ke funeral home di The Hague, bukan semestinya mayat itu, jenazah itu boleh dibawa ke Malaysia dengan serta-merta. Dia mengambil antara 5-6 hari untuk membuat demikian, kerana banyak proses-prosesnya yang perlu dikendalikan. Satu ialah untuk memandikan mayat. Sekiranya dia orang Islam, dia perlu proses mandi mayat mengikut cara Islam, ataupun kalau bukan Islam mungkin dia nak cremate, kan. Lepas tu dia ada dokumen travel document, dia ada air bill dia ada certificate of health dia 4-5 dokumen yang kena di-preparekan, international death certificate. Semua ni mengambil masa. Oleh kerana inilah, bukanlah kita semestinya, kalau hari ini saya tahu dia boleh balik besok. Dia mengambil masa sebab banyak authority yang mengenalikan hal ini. Itu caranya. Baik, terima kasih Datuk. Itu tadi penjelasan yang saya kira cukup terperinci daripada Datuk Duta Besar Malaysia ke Belanda, Dr. Fauzan. Tadi diperjelaskan kepada kita bagaimana, ya, proses penghantaran pulang itu akan berlangsung, yang mengambil masa beberapa hari selepas kita mendapat mayat itu, dan juga satu perkembangan yang saya kira juga agak positif, iaitu proses postmortem, pemeriksaan terhadap mayat-mayat sudah pun selesai dijalankan, dan kini masuk fasa yang seterusnya, iaitu antemortem dan reconciliation. Baik, itu saja yang sempat saya kongsikan buat masa ini. Syahril dan juga Syikin. Baik, terima kasih. Ivan tu secara langsung dari The Hague, Belanda. Ya.